Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid 4 Dynamic. Okey, cikgu nak memperkenalkan nama cikgu. Nama cikgu adalah Sufia Akilah binti Razali. Kamu semua boleh panggil cikgu dengan nama cikgu Sufia. Okey, mulai hari ini cikgu akan menggantikan cikgu Suhaila untuk mengajar kamu subjek matematik. Jadi selepas ini jika kamu ada apa-apa pertanyaan atau soalan, kamu boleh kontak cikgu dekat nombor yang telah cikgu berikan ni, okey? Okey, cikgu Suhaila dah bagi tahu cikgu yang dia dah ajar kamu sampai topik tambah pecahan. Jadi hari ini cikgu nak sambung dengan tolak pecahan. Okey, sebelum tu cikgu nak ulang kaji sikit tentang asas pecahan. Okey, sebagaimana kamu semua tahu, pecahan ini terbahagi kepada dua, iaitu wajar dan tak wajar. Okey, apa itu pecahan wajar? Pecahan wajar ni adalah apabila penyebut dia lebih besar daripada pengangka. Sebagai contoh, cikgu ada pecahan 1/2. Okey, mana satu penyebut? Penyebut adalah yang bawah. Okey, ini adalah penyebut. Dan ini adalah pengangka. Okey, kamu boleh lihat dia punya penyebut ni lebih besar daripada pengangka. Jadi ini adalah pecahan wajar. Okey, apa itu pecahan tak wajar? Pecahan tak wajar pula adalah sebaliknya, iaitu apabila pengangkanya pula lebih besar daripada penyebut. Sebagai contoh, cikgu ada 3/2. Okey, kamu boleh lihat ya, pengangka dia lebih besar daripada penyebut. Okey, daripada pecahan tak wajar ini, kamu boleh tukar dia kepada nombor bercampur. Macam mana cara nak tukarkan dia? Iaitu kamu gunakan proses bahagi, iaitu pengangka bahagi penyebut. Dekat sini kamu bahagikan macam biasa, dapat 1, 2, 1. Okey, macam mana nak susun nombor bercampur? Okey, cikgu bagikan ikut abjad. Okey, sini kamu tulis A, sini B dan sini C. Okey, susunannya adalah A, B per C. Jadi kamu akan dapat 1/2. Okey, ini adalah nombor 1/2. Ini adalah nombor bercampur bagi pecahan tak wajar 3/2. Okey, faham semua? Okey, seterusnya kita sambung dengan tolak pecahan. Untuk tolak pecahan, benda yang kamu kena ingat untuk proses tambah dan tolak, yang pertama sekali kamu kena samakan penyebut. Selagi mana dia punya penyebut tak sama, kamu tak boleh melakukan proses tambah ataupun tolak. Okey, sebagai contoh, dekat sini cikgu ada soalan 7/8 tolak 3/8. Okey, kamu lihat di sini penyebut dia sama tak? Penyebut dia sama. Jadi bila penyebutnya sama, kamu tak perlu samakan lagi penyebut dia. Kamu hanya perlu tolak sahaja. Okey, 7 tolak 3/8, kamu akan dapat 4/8. Ini adalah jawapan akhir ke? Bukan, ini bukan jawapan terakhir. Kamu kena dapatkan jawapan dalam bentuk termudah. Okey, 4 ni boleh bahagi lagi tak? 4 dengan 8 ni ada dalam sifir berapa? 4 dengan 8 ada dalam sifir 4. Okey, 4 bahagi 4 dapat 1, 8 bahagi 4 dapat 2. Jadi jawapan terakhirnya adalah 1/2. Okey, kena faham. Yang pertama, kena samakan penyebut sebelum melakukan proses tolak atau tambah. Kamu kena samakan penyebut. Yang kedua, jawapan terakhir perlulah dalam keadaan paling termudah. Okey, cikgu ada soalan yang kedua. Soalan kedua ni adalah nombor bercampur dengan pecahan biasa. Sebagai contoh, cikgu ada 6/4/9 tolak
2/9 tolak 2 1/9. Okey, kamu boleh lihat ini nombor bercampur, ini nombor bercampur, ini adalah pecahan biasa. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ini? Yang pertama, kena ingat samakan penyebut. Okey, kamu lihat di sini penyebut dia dah sama belum? Dah, penyebut dia 9, semua 9, jadi kamu tak payah samakan penyebut. Okey, macam mana nak selesaikan nombor bulat ni dengan pecahan? Yang pertama, kamu kena tolakkan dulu nombor bulat. 6 tolak 2. Selepas itu kamu tolakkan pecahan pula. 4 tolak 2 tolak 1/9. Okey, apakah proses di tengah ni? Proses di tengah ni adalah tambah, kerana yang menggabungkan nombor bulat dengan pecahan ini adalah tambah. Okey, tolak macam biasa. 6 tolak 2 dapat 4. Tambah 4 tolak 2 tolak 1, kamu akan dapat 1/9. Jadi jawapan terakhir adalah 4/1/9. Okey, faham semua? Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga, contoh yang ketiga. Di sini cikgu ada nombor bulat tolak dengan pecahan. Tadi cikgu ada nombor bercampur tolak pecahan kan? Kat sini cikgu ada nombor bulat tolak pecahan. Soalan yang ketiga, contohnya 1 tolak 2/7. Kalau macam ni kamu boleh tolak ke? Terus tolak? Tak boleh, kamu tak boleh terus tolak sebab ini adalah nombor bulat. Jadinya kamu kena tukar ni nombor bulat ni kepada pecahan. Jadinya bila dah jadi pecahan, dia akan jadi 1/1 tolak 2/7. Kenapa 1/1? Sebab 1 bahagi 1 adalah 1. Okey, bila sampai di sini kita boleh lihat penyebut dia tak sama kan? Jadinya kamu kena samakan penyebut. Okey, cari penyebut yang besar. Sini penyebut dia 7. Jadinya kamu kena darabkan atas bawah dengan 7. Jadinya kamu akan dapat 7/7 tolak 2/7. Okey, di sini kamu akan dapat jawapan 5/7. Okey, faham semua? Ini adalah jawapan akhir. Okey, kita cuba soalan yang kedua. Untuk soalan kedua untuk nombor bulat tolak pecahan. Contohnya 4 tolak 2/3. Okey, ini nombor bulat kan? Jadi kamu perlu tukarkan kepada pecahan. Bila dia tukar pecahan, dia akan jadi 4/1 tolak 2/3. Kenapa 4/1? 4 bahagi 1 dapat 4. Jadi penyebut bawah tak sama. Jadi kamu kena samakan dulu penyebut dia. Jadinya kamu kena darabkan 4 kali 3 1 kali 3 tolak 2/3. 4 kali 3 kamu dapat 12/3 tolak 2/3. Jadinya 12 tolak 2 kamu akan dapat 10/3. Ini adalah jawapan akhir ke? Bukan. Kamu kena tukarkan dia kepada nombor bercampur kerana ini adalah pecahan tak wajar. Okey, macam mana tadi nak tukar? Kamu gunakan proses bahagi, pengangka bahagi penyebut. Jadinya di sini kamu akan dapat guna sifar 3, 3, 6, 9, 12. Okey, ini terlalu besar. Gunakan 1, 2, 3, 3, 9, 1. Jadinya guna A, B per C, kamu akan dapat 3/1/3. Okey, ini adalah jawapan terakhir. Okey, seterusnya kita cuba nombor bercampur.
tolak dengan pecahan tapi dia punya penyebut tak sama. Sebagai contoh, 4/1/6 tolak 1/3. Okey, macam soalan tadi, untuk contoh tadi, kita boleh lihat nombor bercampur tapi dia punya penyebut adalah sama, tapi ini penyebut dia tak sama. Jadi kita kena samakan penyebut dia. Macam mana caranya? Okey, macam biasa, 4/1/6 tolak 3 kali berapa dapat 6? 3 kali 2 dapat 6. Okey, jadinya 1/3 kali 2 atas bawah. Okey, kamu akan dapat 4/1/6 tolak 2/6. Okey. Okey, dari sini kamu boleh terus tolak ke? Sepatutnya boleh, tapi kamu lihat nombor yang pertama ni, nombor yang pertama ni lebih kecil daripada nombor yang nak ditolak kan. Jadinya kamu kena tukarkan nombor ini kepada pecahan tak wajar dulu. Okey, jadinya macam mana nak tukar kepada pecahan tak wajar? Prosesnya adalah 4/1/6. Okey, sorry ya. Okey, gunakan proses 6 kali 4 tambah dengan 1. Okey, kamu akan dapat 6 kali 4. Kamu akan dapat 24. 24 tambah 1, kamu akan dapat 25/6. Jadinya daripada sini kamu buat, kita teruskan kat sini, cikgu tulis kat sini. 25/6 tolak 2/6. Jadi kamu akan dapat 23/6. Jadi ini adalah pecahan tak wajar. Kamu perlu tukar kepada pecahan wajar, kepada nombor bercampur. Jadi kamu bahagikan 23 bahagi 6, bersifat 6, 12, 18, 24. Okey, 24 ni terlalu besar, jadi gunakan sampai 18. 1, 2, 3. Ini 3. Sini 18. 23 tolak 18, kamu akan dapat 5. Jadinya jawapan akhirnya adalah 35/6. Okey. Okey, kita ulang semula. Kenapa bila kita dah samakan penyebut tapi kita tak boleh terus tolak? Kerana nombor pertama ni lebih kecil daripada nombor yang hendak ditolak. Jadinya kita perlu tukar dulu nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Okey. Okey, sampai sini saja yang cikgu nak ajar. Jadi cikgu harap kamu boleh lakukan latihan yang ada di muka surat 79. Cikgu nak kamu hantar kepada cikgu jawapan untuk A, 1A, 1B dan D. Okey, hantar dekat Telegram. Kamu perlu buatlah untuk kak cikgu tahu kamu faham tak dengan tajuk pecahan ini. Okey, terima kasih.